balik kemampuan kita bagi macam mana. Pasal kalau kita pakai CPF kita langsung pun, kita ada juga CPF kita nak kena masuk balik. Ada je yang kekurangannya. Okay? Kita bukan dekat negeri yang mana kita ada macam sistem Islamik ni dekat Malaysia dia macam mana? Dia akad atas akad baru. Harga contoh rumah 200,000. Okey. Tetapi pasal kita tak mampu bayar one lump sum, dia jadikan installment. Bila dia bayar installment, dia jual rumah a new price. Lebih mahal sikit. Contoh instead of 200,000 dia jadi 300,000. Tapi installment. Tapi dia bukan nama interest. Dia sell us a new price. Itu lain. Itu bersih daripada interest. Dia bukan kita bayar lebih, bukan interest. Kita cuma bayar rumah baru, rumah yang sama, harga yang lain. Bukan harga original. Pasal apa? Kita tak boleh bayar one lump sum, kita bayar because diorang pun kena generate income. So dia instead of we are paying macam mana tau? Macam kita selalu buat lah. Bukan saya selalu buat ada sesiapa yang pakai apa ni punya apa yang selalu diorang beri cots kan? You buy installment, tapi they giving you a new price. You tak bayar interest, actually tak ada interest. Pasal bukan you pinjam, apa you bayar mengikut kemampuan kamu, tapi dia tambah lagi dia punya pricing dia. So itu lagi lah. Allahuakbar. Okay, ada tadi yang nak angkat tangan tadi. Ada, silakan. So tadi Ustaz cakap pasal CPF nomination. So kalau kita buat CPF nomination, maknanya faraid dah tak kira lah, tak ambil. Kalau kita letak nomini kan, nomination, maknanya yang ilmu yang setahu saya, dia tak perlu lagi faraid. Kalau kita dah nomini satu orang untuk jaga, untuk ambil dia duit. Okay. Tetapi dalam bab ini, honestly ahli waris yang lain akan challenge lah. Okay. Sama ada kita nak kasih atau tak, itu dah hak kita. Dia tak boleh challenge kita, tak boleh court lah. Because nomini apa? Okay. Orang akan challenge. Kak, you kasih hukum macam mana pun, orang akan challenge bab duit. Walaupun macam contoh macam rumah kan, you ambil yang apa ni, yang joint tenancy, yang fatwa baru tu, kalau suami kita meninggal, kita hak terus jadi kita punya. Patutnya orang dah tak boleh challenge kita. Orang akan tetap challenge kita, nakkan hak. Itu ujian kita. Yang as far as I know, kalau CPF nomini dia, kalau kita dah nominate kan, contoh saya mati, saya nominate isteri saya dapat duit. Adik-beradik saya tak boleh tuntut. Memang adik-beradik tak boleh tuntut lah, pasal saya ada anak lelaki, anak perempuan. Tapi kalau contoh saya tak ada anak lelaki, tak ada perempuan, tapi saya dah nominate isteri saya untuk dapatkan CPF, wah, ahli waris saya ni tak boleh tuntut. Yang boleh tuntut adalah harta peninggalan. Simpanan dalam bank tu, itu tak boleh no other choice lah. Tapi takkan sampai wang dalam bank simpanan pun kita nak ambil seorang kan. Itu nak kena bagi balik. Wallahualam. Tahu saya itu je. Okay. Tapi kalau tanya saya, Ustaz, tapi ada orang nak juga. Memang ada orang akan naknya. Mana tak ada orang nak duit? Ada orang kata, Ustaz, saya tak nak duit, saya nak hidup macam gini je. Tak ada. Sorry tu say lah, saya tak terasa ada orang. Yang tengah cakap kat sini pun, dia pun nak duit juga. Contohlah, pada saya kalau ada CPF ke apa semua, kita akan nak jugalah, nak merasakan duit kan. Pasal kehidupan kita di Singapura ni memang perlukan duit lah. Tak ada duit, tak ambil tau. Kalau nominate, tapi dia besar, lagi tak suka, bekas isteri dia. Itu you kena go back to CPF board, tanya macam mana. Berapa besar? Okay. Because selagi mana nama kita kat dalam situ kan, setahu saya dia tetap pasal dia nominate dia. Okay. Pasal rumah pisah, rumah kena jual. Tapi CPF dia tak ada automatic. Setahu saya. So you kena go back to CPF, kena tanya. Tanya macam mana. Contoh siapa-siapa ni kes kan, kawan-kawan kita ni kes kan, kena tanya. Apa ranking dia? Ha? Ranking
Okey, wasiat dengan faraid mana satu datang dulu? Okey. Maksudnya ada Nuzria ke, ada Iba ke. So, Which come first Ya. Dia tak ada which come first, dia cuma wish. Okey. Ada benda yang you tak boleh potong langsung, faraid. Faraid you tak boleh. Faraid you tak letak pun automatic. Bagi orang Islam, faraid datang first kan. Okay? Faraid datang first. Jadi kalau ada wasiat kan, contoh wasiat, pasal wasiat can be above faraid kan. Pasal apa? Faraid tu memang automatic. You letak first ke second tetap dia akan bagi. Tapi wasiat you kena jalankan dulu, pasal wasiat ni dia ambil duit harta sikit, 1/3. Contoh berapa dia nak kasi, tak solusi 1/3. 1/3 tu yang paling dia maksimum dia boleh kasi. Less okay. Kalau maksimum 1/3. Okay, 1/3. So kena keluarkan wasiat dulu, baru faraid lah. Baki tu kena bagi selama ada faraid. Okay. Tapi kalau ada nuzriyah, then nuzriyah will come first. Saya tak boleh cakap pasal dia ada first second third. Tengok apa dia punya situation dia. Okay. Pasal kalau faraid, nuzriyah, wasiat semua last kali tengok ada hutang tak? Hutang datang dulu. So kena tengok balik. Dalam bab ni bila berlaku nak kena tanya dengan pakar atau ustaz. Okay, baru saya tak boleh kasih jawapan yang paling tepat kat sini. Pasal tengok situasi dia macam mana. Allah Alam. Hibah ni berikan suatu hidup, dan hibah boleh berikan selepas mati. Tapi dia hibah ni macam contoh kan. Ni contoh ingat apa yang mati, setiap orang yang meninggal, apa yang dia tinggalkan itu semua jadi harta. Contoh mas, ni contoh dia ada gelang emas. Okay? Dia cakap, mak kasih kau gelang emas ni, tapi bila mak dah mati, mak hadiahkan kau. Hibah lah. Hibah hadiah sama lah. Okay? Tapi nuzriyah tu dia punya lebih besar. Dia bukan macam benda-benda kecil, harta yang banyak. Okay? Dan nuzriyah ni kalau misalnya tak dilakukan, dia jadi tanggungan dia. Maknanya dia jadi hutang. Kalau hibah ni, si orang yang patut terima hibah kata, mak kasih lah. Dia challenge balik kata, mak tak cakap pun, dia kalah lah, tak dengar. Tapi kalau hibah, contoh kalau kita nak kasih satu orang tu, saya cakap, apa pun nak buat, bertulis. Kalau kita memang ada hasrat nak kasih orang tu hadiah ke hibah, kita kasih waktu dia hidup. Wallahualam. Wallahualam. Itu tahu ilmu saya. Kalau mungkin ada ustaz kata tak ada lah, nak kena buat. Wallahualam. Tapi kalau nuzriyah selalunya lebih baik bertulis, kerana verbal memang takkan kuat. Okay? Sebab wasiat, faraid, benda-benda perkara ni tersebut semua kalau sebaik-baiknya buat lebih awal, agar tidak ada kerumitan ataupun pergeseran antara satu ahli keluarga dengan ahli lain. Pasal apa? Takkan harta. As soon as possible. Saya cakap ni at least paling sikit nomination CPF ke rumah ke apa kita dah buat dulu. Okay? Kalau harta yang dalam bank tu kita dah meninggal, kita pun dah tak boleh bawa mati. Itu kita doa, kita tinggalkan, jangan jadi pergaduhan antara adik-beradik. Itu je lah. Okay. Tapi kalau kadang-kadang masalah wasiat, okay, kalau kita in a form of siapa lebih datang dulu. Contohlah si mati ni buat macam-macam ada. Dia ada buat wasiat, dia ada buat nuzriyah, dia ada faraid. Okay? Saya rasa yang lebih utamakan keluarkan nuzriyah dulu. Okay? Nuzriyah keluar dulu, wasiat, faraid. Pasal faraid ni macam mana pun dia akan dapat. Tapi sekali lagi, kita dah keluarkan wasiat, kita dah keluar nuzriyah, sampai faraid tak dapat, ini tak boleh lah, makruh lah. Pasal apa? Sebaiknya kita tinggalkan something for ahli waris lah. Kita macam contoh dia ni memang dia ada anak cucu ramai, dan anak dengan cucu dia tak semuanya yang berkemampuan, tapi dia pergi nuzriyah, segala harta dia semua pergi dekat masjid contoh.
Itu zalim lah. Zalim kerana apa? Yang ahli waris tak dapat langsung. Tak boleh lah. Jadi maknanya kena bijak dengan harta yang dia ada. Itu je lah bawa dalam Islam. Itu sebab sekarang punya law firm, diorang pun, yang saya tahu diorang pun kena belajar dalam bab faraid ni semua. Jadi diorang boleh buat dua perkara. Macam saya, kalau ustaz, saya tak ada ustaz. Arwah Ustaz Jalaluddin, dia ada dia punya company dia uruskan warisan. Tapi again, warisan ni kalau nak buat mesti ada endorsement daripada law ni lawyer punya ni CHOP. Walaupun sekat CHOP aja kita kena bayar berapa ratus gitu kan, tapi dia CHOP invalid. Kan orang tak boleh challenge that CHOP. Tapi kalau saya macam tak ada rezeki banyak kan, tak ada duit peringatan banyak, tak payahlah. Apa yang saya ada kongsi lah. Okay, itu je wallah. Okay, terima kasih semua. Saya minta maaf kalau kekurangan saya. Ilmu saya tahap ini aja. Lebih-lebih lagi wallah saya tak tahu. Saya kena cuba lagi nak mendalami. Dan itu sajalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita ke depan. Zunubi fa innaka ghafiruz zambi azimi wa abdullah laya kesyurhamu namun tak pula aku sanggup kenerakamu. Ampunkanlah dosaku, terimalah taubatku, sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, sama-sama kita doakan dan kita niatkan supaya kita sedekahkan Al-Fatihah kepada ahli keluarga kita, sanak saudara kita, ibu bapa kita ataupun sesiapa yang kita kenalan kita yang mana mungkin dalam keadaan yang diberikan ujian dari Allah SWT ataupun dalam kesusahan ataupun yang dalam diberikan kesulitan dalam kehidupan dari segi anak-anak ataupun diberikan kesulitan daripada segi wang ringgit, pekerjaan dan juga pasangan. Kita mohon kepada Allah SWT agar Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita, berikan ketabahan ke atas kita, berikan kesabaran ke atas kita dalam menempuhi segala ujian-ujian Allah SWT. Dan kita doakan orang yang telah meninggalkan kita yang terlebih dahulu daripada saudara-saudara kita, anak-anak kita, ibu bapa kita, agar Allah Ta'ala merahmati mereka, Allah menempatkan mereka di kalangan orang-orang syuhada dan salihin dan para orang-orang yang melakukan kebaikan. Ala hadhihi wa kullu salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan perhimpunan kami pada hari ini perhimpunan yang telah Kau beri rahmat ke atas kami, yang telah Kau beri kasih sayang ke atas kami, dan jadikan kepulangan kami daripada majlis ini kepulangan yang telah Kau ampuni dosa kami dan telah Kau sucikan hati-hati kami. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyihu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna rasyidin. Ya Allah, jadikanlah hati-hati kami ini cinta kepada keimanan dan hiasilah keimanan itu di dada kami, dan jadikanlah kebencian kami terhadap kekufuran, kemaksiatan dan kejahatan, dan jadikan kami orang-orang yang terpandu. Rabbana fil lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbana sirara. Ya Allah, kami ampunkan dosa-dosa kami dan dosa kedua kami, dan rahmatilah kami dan rahmatilah mereka berdua seperti mana mereka telah menjaga kami daripada kecil hingga dewasa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kami
anak-anak dan isteri yang soleh dan soleha yang menjadi penyuduk mata bagi kami dan beri ketenangan kepada kami, dan jadikan daripada saudara-saudara kami ini ketua-ketua orang yang beriman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, anugerahkan kami kebaikan di dunia dan anugerahkan kami kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami daripada azab di neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal du'a. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi saya mohon kemaafan jika ada kesalahan. InsyaAllah minggu depan kita berjumpa. Tapi saya belum nak riliskan dulu. Jadi beritahu jangan riliskan dulu. Karena apa? Bang. Okey, ini dah nampak non. Makan penting. Rezeki Allah. Rezeki Allah. Okey. Ada soalan sebelum saya riliskan? Ada tadi tak ada minta apa-apa ya? Baca tak ada. Ada persoalan insya-Allah tak ada. Ada tak persoalan luar daripada apa yang kita kongsikan tadi? Itu penting juga. Ada tak apa persoalan? Ada. Apa dia? HDB loan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nak rekod? HDB loan ni memang the interest paling besar. Kerana apa? HDB loan for every, tak boleh rekod HDB loan for every dollar yang kita loan dengan HDB, berapa kita bayar balik? 2.6 ke 2.7? Rasanya dah 2.74 kan? Maknanya $1 kita ambil $2.74 kita bayar dia balik. Kalau kita hutang dengan dia 100,000, kita kena bayar balik berapa? Lebih 174,000 kita bayar dia balik. Okey. Kalau kita bayar, kita interest dengan bank ada 1.5 ke, sekarang dia ada tengah ada turun, sekarang dia naik 1.5 ke, paling banyak pun berapa lah, saya tak tengok, kadang-kadang dia kasih. Okay. What is the catch? Okay, ni kita cakap dia catch semua, macam faham dia macam orang putih. HDB loan, kalau Allah Ta'ala uji kita tak dapat pekerjaan, 10 tahun kita tak bayar HDB, 10 tahun kita boleh masih duduk kat rumah. Tapi kalau kita ambil bank loan, 3 bulan tak dapat bayar, mortgage. Okay. So benda ni, itu sebab hukum dia, boleh tak kita ambil HDB loan? Boleh, kerana dia darurat. Kita kalau tak, macam mana kita nak ambil? Ada orang kata, tak Ustaz, kita ambil sewa rumah. Okay. Boleh awak sewa rumah, tapi berapa lama awak beli sewa? Dan berapa awak sewa? HDB, once you finish or bayar rumah, you punya hak, awak punya hak. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua pasal mortgage tadi. Yang ketiga, kalau kita yang menjadi haram, contohnya orang yang ada multiple investment dalam rumah. Saya baru-baru, tapi saya pun bukan orang yang paling arif untuk cakap boleh ke tak boleh. Saya pernah nampak again dalam YouTube lah, bila kita nak tengok kan, dia kata invest, dia beli property, dia ada multiple property. So saya tak tahu macam mana dia boleh. Cuma kita dah menggalakkan banyak interest lah. Okay. Cuma again, itu luar bidang saya. Tapi kalau kita cuma own one property rumah, which is again your choice, you nak ambil HDB loan or you nak ambil bank loan. Okay, there always pros and cons je. Okay, saya memang hari tu memang nak tukar kepada bank loan. Okay, once you tukar bank loan, you tak dapat lagi tak boleh pergi HDB loan balik. Maknanya forever lah. Tapi ingatlah, cuma satu je, kalau Allah Ta'ala, yelah kita tak tahu kan akan datang macam mana. So it's your choice lah. Tapi you cakap ini interest, dua-dua pun ada interest, cuma HDB punya interest tu lebih banyak. Tapi kalau misalnya you tak mampu bayar, 10 tahun selagi mana you hidup lah, you tinggal kat rumah tu juga. Okay. Itu je lah beza dia. So again up to you. Okay. Banyak ejen rumah akan nasihatkan kita, kalau you dalam masa you in your prime time, maknanya you boleh sihat, you rasa you boleh 10 tahun hidup, you rasa lah kan, then go for the bank loan. Tetapi again,
kita pun tak tahu. Allah Ta'ala sebutkan 4 perkara daripada kita. Hidup kita, mati kita, rezeki kita dengan jodoh kita. So kita tak tahu. Okay, hari ni kita nampak sihat, 2-3 hari lagi macam mana, 2-3 bulan lagi, 2-3 tahun lagi. So saya tak tahu. Which is